Allah sekalian, saya teruskan kepada soalan yang pertama mengenai keharusan menjamakkan solat tanpa sebab, yakni sebab yang terdesak ataupun tersangat desak. Ya, seperti mana kita dah belajar ketika di sekolah menengah dahulu, kita menggunakan mazhab Syafi'i yang umum, di mana dinyatakan dalam itu kita hanya tahu bahawa solat jamaah ini perlu ketika musafir, hujan, salji dan yang lain-lain. Di dalam syariat ini dan juga di dalam sunnah itu sendiri ada keharusan untuk melakukan jamaah ketika terdesak yang teramat sangat. Ya, ketika terdesak dan teramat sangat, tanpa ada hujan, tanpa bermusafir. Kesepakatan ini diputuskan oleh jumhur ulama, termasuklah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Abu Ishaq Al-Marazi, seperti Al-Khattabi, ya, dan juga mazhab ulama di dalam mazhab Maliki, dan juga ulama-ulama mutakhirin dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, juga ulama-ulama dalam ahli-ahli kitab yang lain, dan juga Ibnu Sirin pentafsir mimpi juga menyatakan tentang benda yang sama, iaitu mengharuskan jamak untuk solat zuhur dan asar ataupun maghrib dan isyak dalam keadaan yang terdesak, yang tersangat-sangat. Mereka ini berbahas, mereka ini memberikan pendapat berdasarkan kepada satu hadis Rasulullah SAW daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ya, di mana Ibnu Abbas menyatakan bahawa Rasulullah SAW menjamakkan solat di antara zuhur dan asar dan maghrib dan isyak ketika di Madinah tanpa bermusafir, tanpa hujan. Kemudian Ibnu Abbas ditanya mengapa yang demikian itu, iaitu kenapa Rasulullah buat demikian. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, baginda ingin memberi kemudahan kepada umatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini syarahnya menyatakan bahawa ada dua poin utama. Yang pertama, dalam hadis ini dinyatakan bahawa Rasulullah di Madinah, iaitu Rasulullah tidak bermusafir. Yang kedua, tidak hujan, iaitu tidak ada sebab lain yang menyebabkan Rasulullah menjamakkan solat. Tidak ada apa-apa sebab, ya. Jadi disebabkan inilah jumhur ulama, ya, memutuskan bahawa menjamakkan solat ini adalah harus ketika keperluan yang terdesak. Tetapi ada syaratnya. Yang pertama, ia tidak dijadikan adat ataupun benda-benda yang biasa kita buat walaupun tanpa benda-benda yang terdesak. Tak ada benda yang terdesak tapi kita nak buat juga, itu tidak boleh, ya. Yang kedua, hal iaitu mestilah betul-betul terdesak sehingga boleh menjejaskan kemaslahatan kita, seperti boleh mati ke kalau kita tinggalkan benda tu. Jadi kita kena buat juga benda tu, kita tinggalkan solat untuk menjamak. Yang betul-betul mengganggu kemaslahatan kita, maka kita boleh buat benda tu. Dan sebenarnya melakukan solat jamak untuk ni dalam situasi kita belajar dekat sini sebenarnya boleh, ya. Tetapi darurat ini tidak boleh menjadi alasan untuk kita mengambil rukhsah. Kerana kalau kita ini menjadi orang yang suka mengambil rukhsah, dan di manakah martabat ketakwaan kita, ya? Kalau dalam kelas, dalam lecture, misalnya cikgu bagi rehat 10-15 minit, itu sudah sangat-sangat memadai untuk kita solat sekejap. Betul tak? Daripada kita duduk berbual, kan, kita boleh juga bersolat. Lepas tu lepas habis lecture baru kita fikir, tak solat tadi macam ni jamaah. Itu sebab kita sendiri yang mempermain-mainkan agama. Itu tidak boleh, ya. Jumhur ulama tidak memutuskan benda itu adalah satu pengecualian. Kemudian kita macam nanti masuk musim sejuk, waktu zuhur dan waktu asar akan jadi sangat-sangat singkat. Waktu zuhur mungkin pukul 1, waktu asar mungkin pukul 2 lebih. Sangat sekejap. Dan pada waktu itu mungkin satu lecture pun tak habis lagi. Kita fikir awal-awal, kita nak solat jamaah dulu ke, ataupun mungkin kita akan solat jamaah selepas daripada itu. Kita plan awal-awal.
Jangan kita pergi main tahajud, solat pun langsung kita tak fikir berkaitan dengan dia. Okey. Jadi kita ini beramal berdasarkan kepada dalil ya. Kita ini beramal berdasarkan kepada dalil. Kita tidak mahu menjadi orang yang bertaklid. Ya, tetapi minda kita ini perlu terbuka. Setiap amal kita ini perlu berdasarkan kepada dalil. Jadi saya nak nyatakan dalil tersebut, hadis Ibnu Abbas tersebut, kalian boleh menggunakannya untuk kalian beramal. Okey. Jadi itu saja. Mengenai solat jemaah especially untuk para lelaki, para muslimin. Saya tak tahulah kalau semua orang dah tahu ke tak tentang sepotong ayat daripada Al-Quran surah Al-Jumu'ah surah yang ke-62. Bunyi ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Okey. Apabila diserukan kamu pada hari Jumaat, maka pergilah kamu, tinggalkan halang dok gini. Segala jual beli kamu, pergi menuju solat Jumaat. Dan kalau kita tengok, semua orang tahu kan tentang empat mazhab utama, mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Mana kata kat situ mereka semua bersepakat bahawa solat Jumaat itu adalah satu benda yang wajib. Wajib bagi kita semua. Okey. Tahu kenapa dalil jadi wajib? Adalah kenapa jadi wajib? Berdalilkan kepada surah Al-Jumu'ah tadi. Dan kemudian kita tengok kepada keadaan kita kat sekarang kat sini. Yang mana pada keadaan kita sekarang ni, kalau first year sampai third year tu sampai pukul 2 kelas selalu. Kalau first year tu sampai pukul 5 ataupun yang lain ada, kalau apa course ada lecture petang sampai ke pukul 2 juga. Dan kalau kelas sah-sah kita tak dapat konten untuk pergi solat Jumaat. Kalau lecture pula depends on lecture kan. Betul. Ada lecture kita boleh konten, ada lecture kita tak boleh konten. Bukan nak mengatakan bahawa perlunya, wajibnya untuk kamu semua konten, bukan. Tapi saya melihat dekat sini kawasan Volgograd ni, mereka menggunakan dalil yang tadi tu, menggunakan alasan tadi tu untuk menjadi alasan kepada mereka konten lecture tapi tak pergi solat Jumaat. Okey, itu kita ambil satu kes lain. Itu satu kes lain. Benda itu adalah satu benda yang maknanya memang berdosa kan. Solat Jumaat, kita tinggalkan solat Jumaat, memang sangat-sangat berdosa. Okey, kita tengok satu lagi kes, iaitu orang yang pergi ke kelas atau pergi ke lecture. Pergi ke lecture, apa yang akan jadi adalah dia nak pergi solat Jumaat. Dan kita tahu, kita dah sedia tahu tadi. Saya dah bacakan kepada anda semua tentang dalil tadi, surah Jumaat tadi, bahawa solat Jumaat itu adalah satu benda wajib. Jadinya apa tindakan kita untuk ambil? Adakah kita ambil benda yang meringan-ringankan tadi tu, konten lecture, konten kelas, pergi solat Jumaat, ataupun kita ambil satu lagi, iaitu tak konten lecture, tak konten kelas, tapi tak solat Jumaat? Sebenarnya jawapannya ada berada di tengah-tengah. Tengah-tengah di mana? Okey. Sebenarnya kita boleh sahaja melakukan solat Jumaat itu di mana-mana sahaja. Kalau tengok mazhab Hambali, mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahawa perlunya pada solat Jumaat itu, untuk menunaikan solat Jumaat itu, sekali kena dengar orang melaungkan azan. Okey, itu first. Lepas tu bila dah dengar, wajib pergi solat Jumaat ke tempat tu. Okey. Kalau kita kat sini kita tak dengar kan? Tak dengar orang solat Jumaat. Orang azan panggil solat Jumaat. Lepas tu yang kedua, syarat tiga mazhab tadi ni, tiga mazhab tak termasuk mazhab Hanafi. Tiga mazhab ni kata perlunya ada lebih daripada, kalau mazhab Syafi'i 40 kan, mazhab Maliki 18. Dan mazhab Maliki dia mengikut mazhab Syafi'i tadi tu. Okey. Dan kemudiannya mazhab Hanafi pula mengatakan bahawa
adalah cukup untuk menaikkan solat Jumaat itu sekadar 2 orang saja. Okey, 2 orang saja. Iaitu seorang imam dan juga khatib, seorang lagi adalah makmum. Okey, jadinya apa tindakan kita nak ambil kat sini? Kita nak pergi solat Jumaat kat masjid ke? Kita nak solat Jumaat dekat kelas ke? Kita nak solat Zuhur sahaja? Okey, kenapa dibenarkan solat Jumaat di kelas? Okey, senior-senior sebelum ni dah pernah bertanya kepada mufti. Kami semua dah pernah bertanya kepada mufti dekat main sentral ni, Cik sana tu, tanyakan kat sana bahawa boleh ke kami ni konten solat Jumaat? Kemudian dia kata, apa komplikasi kalau kamu semua konten solat Jumaat? Lepas tu kita kata kami sekelas, lepas tu kena antara buka, kena bayar duit lagi antara buka, lepas tu nak cari masa tak antara buka, masalah lagi, especially untuk buka kan. Tak buka tu masalah juga. Sebab cikgu free pagi saja sampai tengah hari, jarang-jarang cikgu free petang. Okay, jadi mufti pun lepas daripada bincang-bincang, mufti kata, okay, macam ni lah, kamu semua tidak diwajibkan untuk pergi solat Jumaat dekat masjid. Tidak diwajibkan untuk pergi solat Jumaat dekat masjid. Atas sebab apa? Sebab komplikasi yang akan dapat adalah sangat besar. Sangat-sangat besar. Nak ganti satu punya hal, nak bayar satu punya hal kan? Nak cari masa satu punya hal. 3 benda ni. Semua orang tersentuh kat 3 benda ni. Maka kita ambil jalan yang berada di tengah tu, iaitu solat Jumaat dekat kelas. Okay? Tapi kita kena tahu syarat-syarat untuk kita menaikkan solat Jumaat kat kelas. Okay? Solat Jumaat kat kelas, pertama sekali kita kena tahu bahawa ada 2 khutbah. Ada azan, ada 2 khutbah, diselangi dengan masa, kemudian solat Jumaat. Dan khutbah-khutbah, kalau adik-adik mesti nak salin, salin dulu. Syarat-syarat untuk menaikkan khutbah tadi. Semua mazhab bersepakat bahawa yang kena ada dalam khutbah itu adalah first sekali memuji Allah SWT. Alhamdulillah, apa semua. Kemudian membesarkan Allah SWT, membesarkan Allah SWT, memuji apa semualah ke dalam. Yang kedua adalah bagi tahu kepada orang semua, menyeru semua orang untuk bertakwa kepada Allah. Tak kira lah nak cakap kita Allah ke, nak ceritakan bahawa takut kepada Allah ke, sama je semua dia. Tapi kita menyeru bahawa supaya orang tu menaikkan segala perintah, menjauhi segala larangan Allah SWT. Yang ketiga, kena ada baca sekurang-kurangnya 1 ayat penuh daripada Al-Quran. Kalau tak reti pun, Qul huwallahu ahad, itu cukup. Cukuplah sekali itu. Ataupun kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, cukuplah. Kemudian kita bolehlah baca makna, kemudian dia boleh. Lepas tu yang syarat keempat. Syarat keempat, selagi dengan 1 selang masa. Okay. Syarat yang kelima, mendoakan semua umat Islam di seluruh dunia. Doa untuk semua umat Islam. Okey, jadinya satu lagi masalah yang akan timbul kalau kita nak laksanakan solat Jumaat tadi tu, kan, dekat kelas. Ada juga masalah dia. Iaitu masalah dia adalah gap masa. Kan? Kita nak baca khutbah tu saja. At least yang masa 5 minit lah. Satu khutbah kita ambil 2 minit kan. Kejap dia nak khutbah. Kita buka, okey. InsyaAllah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sallam ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu kita katakan, kita bacakan satu patah daripada ayat Al-Quran. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kemudian kita katakan, Allah itu Tuhan sekalian alam. Kalau adik-adik fasir ada je kan, daripada kisah sebenarnya. Kemudian ada background sekolah agama yang banyak. Kalau yang abang-abang ni pun lagi lah, daripada Johor especially. Johor especially. Okay, at least 5 minit. Diri yang masa 10 minit. Nak solat satu lagi, nak kumpul orang satu lagi, nak azan satu lagi. Ada masa benda. Jadinya kesimpulan yang kita boleh ambil sebenarnya, kalau kita cukup masa, maka seboleh-bolehnya kita wajib tunaikan solat Jumaat. Dalam kelas tak kalah. Kecuali first year, Rian, Reza, Arif, seorang je.
satu orang dia dalam satu kelas dengan Muslim kan, lelaki. Oh, Reza saja. Reza seorang dia yang lelaki Muslim dalam kelas dia. So cari lah member yang lain kalau ada masa lah. Kalau tak ada masa, tak apa, dibenarkan untuk solat zuhur sahaja. Ya, dengan syarat patuhi syarat-syarat 5 syarat berubah tadi. Kemudian solat Jumaat 2 rakaat Muslim agama. Jadinya untuk abang-abang juga, abang-abang, sebab saya melihat kat sini semua take for granted, sangat-sangat meringan-ringankan solat Jumaat. Siap boleh ponteng lecture, tak boleh solat Jumaat, balik rumah, tidur kat rumah. Lagilah saya nampak kan hati terbakar kan, tapi senyap. Tak apalah. Kita kata, Ustaz tak boleh solat Jumaat, tak boleh solat Jumaat, tapi tak nak pergi, tak apa. Oh tak lah, aku dah lepas segala tuntutan pada aku. Kalau tak nak pergi, tak apa, dosa sendiri tanggung kan. Saya dah nasihat. Okay. Untuk adik-adik, pastikan laksanakan semuanya. Kalau boleh solat Jumaat, ada masa sangat panjang masa tu, ialah solat Jumaat. Kalau tak ada masa, tak apalah. Jadi rasa itu saja. Ulama-ulama yang lain bercakap tentang something yang kita tidak pernah dengar, kita terus kata, kau salah. Itu tidak boleh. Itu pendapat dia beramal berdasarkan kepada dalil dia, tidak mengaku. Kita pergi semayang dekat negara-negara lain, mazhab lain ni, kita nampak orang tu semayang dengan cara yang lain, kita cakap dia salah. Itu jumud. Ya, itu jumud. Tapi kita tengok tak apalah dengan mazhab dia ada dalil kenapa dia buat begitu. Itu perbezaan pendapat yang perlu kita faham. Jadi saya terus masuk kepada isu sembelihan ahli kitab. Okey. Isu sembelihan ahli kitab ini sebenarnya dalam usul fiqh dia ada sumber yang utama ya. Yang pertama sekali ialah apa dia? Al-Quran. Ya. Yang pertama sekali ada Al-Quran, yang kedua ialah hadis sunnah ya. Hadis sunnah, dan yang seterusnya tu yang selebihnya tu ijma', semua tu ijtihad, semua tu. Jadi kalau dalam isu sembelihan ahli kitab ini, yang pertama itu ada, iaitu Al-Quran. Dalam surah Al-Maidah ayat 5. Surah Al-Maidah ayat 5 yang bermaksud sangat jelas ya. Surah Al-Maidah ayat 5 ni sangat jelas dia punya tafsir, yang bermaksud hari ini diberikan kepada kamu makanan yang baik-baik, dan juga makanan yang diberikan kepada ahli kitab, iaitu orang yang pernah menerima kitab sebelum ini, yakni Yahudi dan Nasrani ya. Dan makanan mereka adalah halal buat kamu, dan juga sebaliknya makananmu halal buat mereka. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 5 itu diteruskan dengan perkahwinan yang halal juga dengan ahli kitab perempuan sahaja. Boleh rujuk dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 5. Jadi sekiranya yang menyembelih itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani, iaitu orang-orang yang beragama Samawi, maka kita boleh makan dagingnya, makanannya yang disembelihnya itu boleh. Okey, tidak ada penolakan di situ dalam isu itu. Di dalam satu hadis, hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nyatakan bahawa Rasulullah SAW didatangi oleh sekelompok manusia. Sekelompok manusia ini datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada satu kaum ini datang kepada kami dengan membawa daging sembelihan, dan kami tidak tahu dia menyembelihnya dengan cara bagaimana, menyebut nama Allah ataupun tidak." Lalu Rasulullah bersabda, "Bacalah bismillah dan makanlah." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menambah, ketika itu orang yang datang itu baru sahaja meninggalkan kekafiran, baru saja masuk Islam, dia tak tahu, dia ditanya. Jadi secara rumusannya boleh untuk kita makan makanan sembelihan ahli kitab ya? Menurut kitab Halal dan Haram daripada Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ya, Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan bahawa maksud ahli kitab itu lebih menyeluruh, termasuklah
bijirin, sayur, apa-apa jenis makanan daripada ahli kitab ni kita boleh makan. Kecuali perkara yang telah diharamkan pada zatnya, iaitu daging khinzir, darah, bangkai. Itu memang tidak boleh makan, walaupun diputuskan oleh ijma', walaupun benda-benda itu milik ahli kitab ataupun milik orang Muslim itu sendiri, tak boleh makan benda itu. Faham? Pendapat saya adalah tidak mustahil untuk kita tidak pernah timbul rasa ragu-ragu. Betul tak? Betul tak? Saya pernah terbaca satu buku. Dalam buku Russian History awak first pun ada, tapi awak kena baca dengan penuh teliti lah supaya dapat faham. Dalam Russian History buku tu memang tak faham pun guna English dia kan. Dalam buku tu ada tulis, dan saya tambah lagi dengan saya terbaca lah. Saya tahu kenapa saya terbaca buku ni. Sejarah keagamaan di Rusia. Rusia ini ditakluk oleh komunisme pada tahun 1917 melalui October Revolution, revolusi Oktober ketika itu. Dan pada tahun 1917 sehingga 1990 kejatuhan Soviet Union, di mana ketika itu barulah agama dibenarkan, dikuatkuasakan secara menyeluruh. Ketika komunisme semenjak Revolution Oktober itu sehingga 1990, agama di Rusia ini dihadkan. Dan ketika itulah tidak ada satu data sekalipun tentang keagamaan di Rusia ini, dan ramai orang yang atheism, ya? Ataupun dipanggil dalam bahasa Ruski bezbožnik. Bez without božnik daripada perkataan Boga, Tuhan, ya? Tanpa Tuhan. Dan pada data yang baru-baru ni saya rujuk, 15 sehingga 50% daripada rakyat Rusia sekarang adalah Russian Orthodox, Ruskaya Pravoslavyan Agut, ya, Russian Orthodox. Dan daripada 15 hingga 50% Russian Orthodox Kristian kan, ahli kitab kan, 30% daripada mereka mengaku bahawa mereka tidak mengamalkan agama mereka. Dalam kurungan atheism put baprosa. Tak apa, ni ada. Jadi ada keraguan kat sini. Ada keraguan kat sini. Kalau saya berada di Israel, saya tidak ragu. Kerana apa? Di Israel itu orang Yahudi, agama Samawi, Kristian, Islam yang ramai kat situ. Saya tahu, kalau saya kat Israel, saya boleh makan apa-apa restoran, saya boleh makan, saya boleh masuk. Saya tak kisah, saya yakin. Tapi kalau di sini, pendapat saya sendiri, saya ragu. Kenapa saya ragu? Dalilnya adalah saya mengambil daripada hadis yang ke-11, Matan Arba'in Imam Nawawi, daripada cucu Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dan Nasa'i, dikira sebagai hadis hasan sahih oleh Al-Tirmizi, di mana dalam hadis itu dinyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, ambillah apa yang meyakinkan kamu. Dalam hadis yang ke-6 juga dalam Matan Arba'in juga menyatakan benda yang sama. Yang halal itu terang, yang haram itu pun terang, tapi ada di antaranya yang samar-samar, iaitu syubhah. Kemudian dinyatakan dalam hadis itu, raja pun mempunyai kawasan larangannya, dan Allah juga mempunyai kawasan larangannya, iaitu perkara-perkara yang syubhah. Di mana kalau kita terjerumus ke dalam perkara yang syubhah, bermaksudnya kita mendekati perkara yang haram, ya. Kalau kalian ada sedikit pun rasa keraguan, maka perlu untuk meninggalkannya. Sebab hadis meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara yang syubhah ini sangat banyak. Tinggalkanlah mana yang ambillah mana yang diyakini, tinggalkanlah mana yang bukan mana yang haram, mana yang meragukan kamu. Meragukan pun sudah ditinggalkan, apatah lagi yang haram. Itu pendapat pribadi. Saya beramal berdasarkan kepada dalil, ya. Kalau awak boleh jumpa sesiapa senior dekat MACD, senior kata, boleh makan. Aku ada terbaca tu, ada kawan aku cakap benda ni boleh makan, ahli kitab boleh makan.
Kita pun, oh boleh. Segini apa segini lah pula. Biasa, burger. Nasi burger. Masya Allah. Makanlah daging. Tapi kalau orang tanya kepada awak menggunakan awak makan Alkitab kan? Boleh bagi dalil? Tengah-tengah dengan apa? Nyasa dalam mulut. Tak dapat nak jawab. Itu silap. Kita ingin mencapaikan minda kita, tapi kita sendiri tidak boleh bagi dalil. Itu juga dikira sebagai taklid buta. Betul tak? Ya. Kita sendiri tak boleh bagi dalil. Tapi kita nak mengamalkan dan mencapahkan minda kita sendiri tak boleh bagi dalil. Itu silap Itu silap. Kalau kita tidak yakin, kita kaji dahulu. Kita kata, oh boleh sebenarnya Alkitab ni aku ada dalil, aku rasa aku boleh jawab. Kalau orang tanya, maka kita beramal. Silakan. Orang yang makan daging Alkitab kat sini, saya tak marah. Saya tak pernah kutuk dia orang. Saya tak pernah kata apa-apa. Silakan. Tapi pastikan anda mempunyai dalil untuk beramal dengan dia. Saya tolak. Sebab saya ada pendapat saya sendiri. Kerana apa? Dalam perbezaan pendapat ini, ada yang tegas, ada yang tidak tegas. Ada yang macam Umar, ada yang macam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia meringankannya. Dia bukan meringankan agama, tapi dia suka pilih benda rukhsah, yang mana Rasulullah lembutkan agama ni, lembutkan. Dia bukan meringankan agama. Dan Umar ni orang yang tegas. Betul tak? Seperti dalam peristiwa perang Bani Quraizah. Dua orang bercakap pendapat. Rasulullah kata solat ketika sampai di Bani Quraizah. Seorang lagi tu dia satu kumpulan tu dia solat terus dalam perjalanan, kerana katanya kalau sampai ke Bani Quraizah kita akan terlepas waktu asar. Seorang lagi ni dia patuh kepada Rasulullah. Dia kata, tak apalah, kita dengar cakap Rasulullah, kita sampai ke Bani Quraizah baru solat. Sekumpulan lagi ni terus solat kat situ. Sebab kata, tak sempat punya. Kemudian dua-duanya datang berjumpa Rasulullah di Bani Quraizah. Rasulullah kata, kedua-dua kamu adalah benar. Dua-dua benar. Satu kumpulan tu tegas, satu kumpulan tu tak tegas sangat. Dia ikut apa Rasulullah, dia mengambil rukhsah, tak apa. Jadi kalau ada orang daripada kamu ni yang makan makanan ahli kitab, tak apa, saya tak marah. Tapi saya tidak, sebab saya ada dalil dan saya ada baseline saya sendiri, kenapa saya tidak menerima ini. Tapi kalau saya nasihatkan, kalau kalian ada sedikit rasa syubhat, tinggalkanlah. Kerana pada syubhat itu ada sangat-sangat banyak lagi dalil yang menolak kita. Yang menolak kita. Ada satu soalan saya nak tanya pasal makanan syubhat. Macam mana jika kita berasa was-was terhadap suatu makanan, terutamanya makanan sembelihan dan masakan orang Islam? Boleh kita makan? Seperti saya cakap tadi, tolak. Boleh tengok Matan Arba'in, hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-11. Sangat jelas tentang benda tu, dan bacalah syarahnya. Kalau boleh hafal. Okey? Jadi, satu lagi benda yang saya nak nasihatkan terhadap perkara-perkara tentang fiqh ini. Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya menyatakan bahawa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu untuk kita melakukan sesuatu amal, syaitan itu akan ada dua cara untuk menjesadkan kita. Yang pertama, menjadikan kita ini golongan yang ifrat, iaitu berlebih-lebihan di dalam agama. Yang kedua, menjadikan kita ini golongan yang tafrid, iaitu meringan-ringankan agama. Orang yang memberat-beratkan agama ni orang yang bid'ahnya, orang yang melampaui batas, dan juga orang yang meringankan agama. Seperti macam nak pergi shopping lama-lama, tak apa kita jamak solat. Shopping pula tu keperluan terdesak ke? Tidak. Nak pergi makan makanan MAD, makanan ahli kitab, sebab apa? Nafsu. Ibnu Abbas menyatakan di dalam Al-Quran itu tidaklah Allah menyebut tentang nafsu, melainkan menentangnya. Sebab kita nak makan daging kat sini, salah satu sebabnya adalah nafsu. Sebab kita nak merasai ayam, merasai daging kat sini. Sedangkan dalam situasi kita kat sini, ada ke daging yang ada tak daging halal kat sini? Tak ada. Tak ada daging halal. Ayam halal ada tak? Siapa yang pernah tersesat ke Kalam House? Kalam House, aku kenal. Saya ada cerita ada orang tersesat ke Kalam House, dia ingat restoran. Rupanya kedai, rupanya rumah orang. Sebab nak beli ayam kat situ. Ada tak ada. Jadi carilah mana yang meyakinkan kamu. Tinggalkan okay. Saya dah jawab soalan ni. Dengan hadis yang Feel so lost and that you're so alone.
Astaghfirullahaladzim. Ya. Mengenai tentang ambil air semayang waktu sejuk. Waktu sejuk. Ya. Ada tak orang rasa nak solat tak payah ambil air semayang? Ada tak? Ada kan? Dalil. Dan kita nak beramal, kita kena ada dalil. Kan? Kena ada dalil. Tak dapat ambil air semayang, tayamum. Ya, tak apa. Kat sini syarat nak tayamum kita kena tahu juga kan? Iaitu apa? Masuk waktu. Tak ada air. Kan? Tidak sekali guna saja. Ya. Masuk. Syafi'i sekali guna saja. Masuk. Ya. Ada satu lagi iaitu apa tadi? Ada mudarat kalau kita gunakan air. Okey. Iaitu kalau ada luka ke apa ke, yang mana kalau kena air akan menyebabkan kerosakan pada anggota badan kita. Okey, jadi kat sini air kita jumpa. Masuk waktu mana satu kan. Tapi yang paling penting air kita dah jumpa kan. Kita dah cuba sedaya upaya untuk cari air. Jadi bila ada air, kenalah solat dengan ambil wudu. Nak ambil wudu, tapi masalahnya adalah sejuk. Sejuk. Jadi kat sini adalah beberapa options kita semua yang Rasulullah SAW ajar kita. Iaitu yang pertama sekali adalah tayamum. Okey, tapi tayamum tidak digalakkan. Sebab apa? Sebab air boleh didapati. Kalau ke hostel kan, adik-adik bersih, hostel ada air panas kan. Kalau abang-abang yang duduk kat kuartira pun ada air panas. Kalau abang-abang yang duduk dekat hostel satu lagi pun ada juga air panas kan. Kalau tak ada air panas pun ada cara nak panaskan air kan. Betul tak? Jadinya kat situ satu lagi option kita ada iaitu nyapu khuf. Menggunakan khuf. Tahu tak adik? Khuf tu apa? Tahu. Khuf tu bukan yang kuda punya bawah kan. Tapi khuf tu adalah yang macam imam pakai. Imam Ustaz pakai syik pada Ustaz wash. Khuf. Nampak tu? Jadi adalah benda tu kat sini ya. Dijual khuf seperti itu di masjid-masjid. Ada dekat masjid ni saya tak sure ada tak ada. Tapi masjid dekat lingkaran Sekaya ada jual. Tapi susah sikit nak cari saiz lah. Jadi ada beberapa pendapat ulama mengenai dengan khuf ni. Yang mana yang pertama sekali adalah mengenai syarat-syarat khuf itu. Syarat pertama dia kata khuf tu kena tutup sampai pukul lagi. Syarat yang kedua, sebelum pakai khuf kena ambil wudu dulu, lepas tu baru boleh pakai khuf. Lepas pakai khuf dah pergi tandas ke apa, hajat besar hajat kecil ke kan, dah buat apa ke, termelepas ke apa ke, nak ambil air semayang balik, sapu je khuf kat kaki kan. Air tangan macam biasa lah, bukan kat kaki saja ke cuci tangan saja macam biasa. Cuma penggantian kaki buka kasut itu dengan sapu di atas saja. Yang ketiga iaitu sapu khuf itu kan. Yang ketiga tentang ciri-ciri khuf itu sendiri. Ulama ada pendapat bahawa khuf itu kena yang kalis air. Mana bila ada air, bila air kena kat situ, air tak terasa dekat kaki. Tapi ada juga ulama yang kata bahawa tak perlu pun silap. Dia kata kena kalis air. Ada ulama kata kena daripada kulit. Ada ulama kata tak kisah daripada apa saja, jadi tak kena kaki, tak kena kulit kaki air itu. Jadinya kat sini boleh pilih lah mana satu. Kita kalau kita pergi kelas, sebelum kita pergi kelas, dinasihatkan kepada adik-adik sekalian, ambillah wudu. Kemudian dah ambil wudu, pakai stokin, pakai kasut. Kemudian lepas tu jangan buka-buka kasut lagi. Kecuali kalau pergi barisan memang kena buka kasut kan. Jadi pakailah khuf, carilah khuf.
Adik-adik mesti rasa tak pergi balik besar ke? Abang-abang, kakak akan pergi balik besar kan? Jadi pakailah khuf. Kalau tak tahan, kaki tu kena dengan air yang sangat sejuk. Dan juga khuf yang dipakai itu pastikan suci daripada segala bentuk najis. Jadi ada pendapat ulama kata khuf ini boleh ke tak kita pakai daripada kita gunakan daripada kasut sahaja. Ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata boleh. Boleh dengan syarat. Yang tak boleh pun sebab memang tak boleh. Dia kata hadis Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Saya bacakan daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajir, katanya saya telah melihat Rasulullah SAW mengambil wuduk setelah menunaikan qada hajat. Baginda telah berwuduk dan kemudian menyapu kedua khuf yang dipakai oleh baginda. Okey. Ada lagi dalil daripada Al-Mughirah yang meriwayatkan, katanya ketika saya berada bersama Rasulullah SAW ketika bermusafir, saya ingin membukakan khuf baginda, tapi baginda menghalangnya dan baginda segera menyapunya. Sahih Bukhari. Ada juga yang kata Syurah bin Hani pernah bertanya kepada Aisyah tentang cara baginda memakai khuf. Beliau menceritakan, pergilah kepada Ali, beliau lebih tahu daripada aku tentang hal ini. Beliau pernah bermusafir dengan Rasulullah SAW. Lalu Syurah pun bertanyakan kepada Ali. Ali menjawab, Rasulullah SAW membenarkan kaum muslimin menyapu khuf untuk tempoh 3 hari bagi mereka yang bermusafir dan sehari semalam untuk mereka yang bermukim. Sahih Muslim. Okay. Semua dalil yang dibaca oleh saya tadi itu dalil yang sahih. Tadi itu ada ceritakan tentang tempoh masa 3 hari apa semua kan. Tapi mustahil lah adik-adik, abang-abang sekalian akan pakai 3 hari tak buka-buka mustahil lah. Kalau nak kaki itu berkepam, silalah. Okey. Jadinya option diberi kepada adik-adik yang bertanya, siapa adik yang bertanya tadi tu, boleh dipakai ketika itu. And darkness all around, you feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side.